Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid semua. Anda bersama dengan saya, Cikgu Sobiha Shoaib. Untuk video kali ini, kita akan meneruskan dengan tajuk tahun 6 iaitu Daya. Standard pembelajaran yang akan kita pelajari, pada akhir pembelajaran ini, murid akan dapat menyatakan daya adalah tarikan atau tolakan yang bertindak ke atas sesuatu objek dengan menjalankan aktiviti. Menjelaskan dengan contoh kesan daya dengan menjalankan aktiviti iaitu mengubah bentuk objek, mengubah arah gerakan objek, mengubah kelajuan objek, menggerakkan objek pegun, memberhentikan objek yang bergerak. Objektif pembelajaran diharap murid dapat menyatakan maksud daya, memerihalkan kesan-kesan daya. Mari kita belajar dengan lebih mendalam. Murid-murid semua, apa itu daya? Daya ialah tolakan dan tarikan. Daya tidak mempunyai jisim dan tidak memenuhi ruang sebab daya bukanlah jirim. Jom kita saksikan aktiviti-aktiviti yang melibatkan daya tolakan dan tarikan. Daya tolakan ialah daya yang menggerakkan objek menjauhi kita. Contohnya ialah menolak kereta, menolak mesin rumput dan menolak perabot. Daya tarikan pula bermaksud daya yang menggerakkan objek mendekati kita. Sebagai contohnya, menarik lastik, menarik joran dan menarik tali. Selain daripada daya tolakan dan tarikan, terdapat gabungan kedua-dua daya ini. Mari kita saksikan. Aktiviti menggergaji kayu, memadam papan hitam dan mengepam tayar basikal. Murid-murid semua, kita tidak dapat melihat daya, tetapi kita boleh merasai dan melihat daya yang bertindak ke atas objek di sekeliling kita. Sebagai contoh, semasa kita menolak sebiji bola, kita tidak dapat melihat daya yang dikenakan ke atas bola, tetapi kita boleh melihat bola itu bergerak menjauhi kita. Apakah kesan-kesan daya? Jom kita pelajari. Yang pertama, daya boleh mengubah bentuk objek. Apabila daya dikenakan kepada sesuatu objek, daya akan mengubah bentuk objek. Perubahan dalam bentuk objek bergantung kepada sifat objek tersebut. Sesuatu objek yang kembali kepada bentuk dan saiz asalnya setelah ditekan, diregang, dipintal, dipicit dikatakan sebagai kenyal. Perubahan bentuk bagi objek kenyal adalah sementara, manakala perubahan bentuk bagi objek tidak kenyal adalah kekal. Mari kita lihat perubahan bentuk bagi objek tidak kenyal. Kita saksikan. Plastisin berubah bentuk apabila ditekan. Sehelai kertas dikoyak menjadi cebisan kecil. Kertas kekal dalam cebisan kecil. Sebiji gelas yang dijatuhkan telah pecah. Kesan pecahan gelas kekal. Sekarang, kita lihat pula perubahan bentuk bagi objek kenyal. Apabila spring ditarik, spring meregang dan menjadi panjang.
Dan apabila spring dilepaskan, spring akan kembali kepada bentuk asalnya. Seterusnya, bila spring dimampatkan, spring akan menjadi pendek. Sekarang, kita akan pelajari kesan daya yang kedua, iaitu daya boleh mengubah arah pergerakan objek. Contohnya, jika bola tenis yang sedang bergerak dipukul dengan raket, bola tenis akan bergerak pada arah yang berlainan. Raket mengenakan daya pada bola tenis yang menyebabkan bola tenis mengubah arah. Seterusnya, daya boleh mengubah kelajuan objek. Apakah yang akan berlaku sekiranya sebuah kereta mainan yang sedang bergerak ditolak? Keadaan ini akan menyebabkan pergerakan kereta mainan menjadi lebih laju. Semasa kereta mainan itu sedang bergerak, kenakan satu daya yang berlawanan dengan arah pergerakan kereta mainan itu. Apakah yang akan berlaku? Ya, pergerakan kereta mainan akan menjadi perlahan kerana daya boleh memperlahankan pergerakan objek. Mari kita lihat kesan daya yang keempat pula. Daya boleh menggerakkan objek pegun. Pegun bermaksud tidak bergerak atau dalam keadaan statik. Objek pegun akan bergerak apabila daya yang lebih besar daripada beratnya dikenakan ke atasnya. Objek akan bergerak dalam arah yang sama dengan daya yang dikenakan. Jom kita lihat contohnya. Bola yang pegun akan bergerak ke hadapan apabila ditendang ke hadapan. Bola yang sedang bergerak akan berhenti bergerak apabila ditahan dengan kaki. Kesan daya yang seterusnya ialah daya boleh menghentikan objek yang bergerak. Objek yang bergerak akan berhenti apabila daya yang sama dikenakan pada arah yang bertentangan dengan arah gerakannya. Mari kita lihat contohnya. Bola yang sedang bergolek akan berhenti bergerak bila ditahan dengan kaki. Contoh lain, bola yang sedang disepak akan berhenti apabila ditangkap oleh penjaga gol. Selepas kita belajar kelima-lima kesan daya ini, sekarang dapatkah kamu senaraikan kelima-lima kesan daya dalam bentuk peta buih sebagai tugasan untuk hari ini? Mari kita sama-sama nyanyikan lagu didik hibur Daya. Ada dua tindakan daya
Jumpa lagi.